Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Firdaus, Syauqi, sahabat di Facebook, Ahmad Ali dan semua yang hadir pada pagi ni. Mungkin sebahagian dari kita dalam perjalanan ke tempat kerja, bawa hantar nak pergi sekolah, ada yang sedang berehat di rumah, apa saja sekalipun amalan kita, sharing-sharinglah perkara-perkara kebaikan dalam hidup ni tuan-tuan, supaya jangan biarkan perkara-perkara mungkar itu viral dalam kehidupan manusia, tapi perkara-perkara kebaikan jarang diberitahu kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, Syam, semua yang hadir pada pagi ni, Gai Nafi, cubalah ambil iltizam untuk menyampaikan video seperti ini kepada teman-teman kita, sekurang-kurangnya 10 orang ke. Kalau 10 orang tu seorang dapat beramal pun kita dapat pahalanya tak kurang sedikit pun. Seperti yang telah kita bincangkan hadis berkenaan dengan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seseorang daripada kamu mendapat peluang untuk melakukan kebaikan, maka baginya pahala orang melakukannya itu tidak kurang sedikit pun. Dan seorang itu jika dapat hidayah di sisi Allah dengan apa yang kau usahakan dan saudara, maka itu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Tuan-tuan pada dengar tak kisah Abu Yusuf, anak murid kanan kepada Abu Hanifah, yang merupakan seorang anak yatim yang ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Tapi oleh kerana beliau rajin datang ke majlis ilmu, sehingga ke peringkat menjadi orang paling alim selepas Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Tahu tuan? Ketika ibunya melihat dia hilang, rupanya anak ni pergi ke majlis ilmu Abu Hanifah, maka ibunya panggil, tarik telinga dia, "Mai, ibu ajar kau menjahit. Kau jadi orang berilmu dapat apa? Tak dapat apa-apa." Tiba-tiba Abu Hanifah mendengar kata-kata si ibu yang seorang yang seolah macam hopeless, seorang yang desperate sangat mencari kehidupan, sehingga menyangkakan dia Yusri Produa. Barakallahu fikum. Sama boleh kereta boleh jadi dengan Yusri, sahabat baik saya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih semua yang hadir, Kamaria, Khim, Adilah. Maka pendekkan cerita, budak ni pun lama kelamaan dia tetap datang ke majlis ilmu Abu Hanifah, sehingga ibunya begitu marah. Ibunya berkata kepadanya, "Baik kau jadi tukang jahit, kau jadi orang alim macam ni, ada ilmu dapat apa?" Seperti ibu mengatakan demikian kepada orang menuntut ilmu agama. Sedangkan orang yang menuntut ilmu agama ni merupakan wali-wali Allah. Wali ni dalam konteks yang luas lah, bukan dia terbang di udara jangan atas air saja. Wali Allah ni orang yang mengenal perkara yang halal dan haram, mengenalkan manusia kepada perkara halal haram. Itulah tugas para ulama, para asatizah. Tuan-tuan ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Abul Harith Syahir, dah follow saya kat TikTok ke belum? Kalau belum, tolong follow. Dan sebar kepada teman-teman kita lain. Ahlan Dawiyah Alawi, kami saya HMS. Barakallahu fikum. Abu Hanifah telah berkata kepada ibu tunggal itu yang desperately nak besarkan anaknya dalam keadaan susah tu, berkata, "InsyaAllah nanti budak ini akan makan faludhash." Faludhash. Apa makna faludhash? Dia akan makan faludhash. Maka ibu tunggal itu menjadi lebih marah. Kata kepada Abu Hanifah, "Engkau tahu apa? Merapu je cakap." Soalan macam itulah tuan-tuan. Berapa tahun kemudian, 30 tahun kemudian, benar-benar apa yang dikatakan Abu Hanifah itu menjadi kenyataan. Budak bernama Abu Yusuf ini, tuan-tuan, telah pun menjadi orang paling alim pada zaman pemerintahan Harun al-Rashid, yang pada masa itu bertanya. Tuan-tuan bertanya kepada hakim-hakimnya, orang-orang alim di kalangan ulama pada masa itu tentang satu kes berlaku dalam isu melibatkan rumah tangga baginda. Harun al-Rashid ini telah tersilap menceraikan isinya Zubaidah dengan mengatakan, "Kalau engkau tidak keluar daripada tanah jajahan aku dalam masa 24 jam, maka engkau jatuh talak." Nanti tuan-tuan nanti cerita bab ni pada waktu yang lain. Bagi suspend dulu. Ahlan wa sahlan semua yang hadir pada waktu ni. Nurilis, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Zaid Rashid. Pagi ni saya nak bawa tuan-tuan kepada meneroka satu surah namanya surah At-Tin. Sesuai pada zaman ni, tak kala kadang-kadang berlaku penyakit dalam kehidupan, kita pun tak tahu apa sumbernya, apa sebabnya, maka kita baca satu surah yang sangat natural, yang mengaitkan kita dengan alam sekeliling, supaya kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Jangan jadi ekstrim belah sini, tak mau jadi ekstrim belah sana.
Ekstrim dari sini maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tak menghargai langsung haiwan yang Allah jadikan, maka jadi vegetarian. Bangga pula tu masuk dekat Facebook cerita jadi vegetarian dan sebagainya. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Satu pihak pula melampau-lampau makan pun kita tak mahu juga. Apa saja pantang membujur lalu melintang sapu, kita tak mahu macam tu. Kita umat Islam ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Bersederhanalah. Jangan over kuat ni, jangan over kuat sana. Over kat sini, apa ekstrim kat sini, tak mau makan langsung. Tak makan semua daun-daun saja. Daun-daun lah, buah-buahan saja. Sayur, basakan sayur saja. Yang belah sini pula melantak saja apa yang ada pun tak mau juga. Kita duduk tengah-tengah lah, berpada-pada lah. Kan Nabi SAW juga berpantang. Serta Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia itu, diutuskan Nabi pergi ke Yaman bersama dengan Muaz bin Jabal. Kedua sahabat ini merupakan jagoan ilmu, rujukan pada zaman Nabi SAW. Ini merupakan faqih min fuqaha'i sahabah. Tatkala sampai kat Yaman, satu hari Abu Musa al-Asy'ari telah dihidangkan makanan ayam. Macam kita lah, seolah-olah macam masak kari ke, masak lomak ke. Yang penting ayam ini masak. Maka Abu Musa pun makan, tiba-tiba ada seorang daripada anak muridnya, orang yang datang belajar dengan itu, tidak mau makan. Pemuda itu tak mau makan. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Hisham. Hisham boleh berjumpa dengan pihak berwajib dekat tempat Hisham, mudah-mudahan ada pihak puak zakat dan sebagainya. Kami kat sini tak kenal Hisham siapa dia. Jadi tolong ambil perhatian kepada sesahabat kita yang kita tak kenal. Kat sini nak membantu boleh bantu, tapi kita pun tak kenal latar belakang anda. Anda duduk dalam satu institusi masyarakat, ada laluan-laluan tertentu yang boleh kita gunakan. Baik tuan. Maaf saya terganggu. Kat sini orang kita tak kenal macam-macam, nanti orang tuduh scammer dan sebagainya. Baik. Jadi balik kepada cerita Abu Musa al-Asy'ari ni tadi. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menegur pemuda itu, berkata, "Kenapa kau tak makan ayam?" Pemuda itu menjawab, "Saya melihat ayam makan najis, maka saya tak makan ayam." Ini kadang-kadang berlaku kat kampung. Memanglah ayam makan najis. Semua makhluk Allah ni makan apa saja dia jumpa tuan-tuan. Dia haiwan. Maka tuan-tuan ni boleh katakan, oleh kerana saya telah melihat ayam itu makan najis, saya tidak makan ayam mulai waktu itu. Abu Musa berkata kepadanya, "Hai sahabat, awal muda, aku belajar daripada Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah pun makan ayam bila dihidangkan kepada baginda. Maka engkau kena ikut sunnah Nabi, bukan kena ikut logik akal engkau tahu." Gitulah dalam hidup ni tuan-tuan. Kadang kita rasa bangga dengan orang tertentu, sihat tu, badannya sihat tu Allah bagi. Kalau Allah nak sakitkan dia, apa sahaja dia buat, dia tetap akan mendapat penyakit itu. Mendapat penyakit pun satu hadiah bagi Allah, anugerah dalam setengah-setengah keadaan untuk menghapuskan dosa contohnya. Jadi tak perlulah kita ni terikut-ikut dengan orang lain, berbangga-bangga pula tu. Dah kalau kita tak selera nak makan ayam, tak payahlah cerita kita jadi vegetarian pula, jadi macam orang kafir pula, orang bukan Islam pula. Orang Islam dibenarkan untuk makan. Jangan overcoat ni, jangan overcoat sana. Yang saya telah gambarkan tadi, ekstrim kedua-dua pihak, kedua-dua belah ni tidak digalakkan dalam Islam. Terlalu ekstrim makan, terlalu ekstrim tak makan pun tak boleh. Kita jadi orang yang pertengahan, yang bersederhana. Macam tu Baik, surah yang kita bincangkan ni surah Tin pada muka surat 407. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir yang sangat saya galakkan tuan-tuan untuk milikinya ini. Tolong Mirza, Emma, tolong share video kita kepada teman-teman yang lain. Moga-moga ada manfaat pengusian pagi ni. Tafsir Ibn Katsir jilid ke-10 muka surat 407. Surah Tin merupakan surah Makkiyah. Makkiyah maksudnya apa tuan-tuan? Makkiyah ni berarti surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Nabi berhijrah. Jadi Makkiyah ni bunyinya macam Mekah. Kita menyangkakan, ada setengah orang menyangkakan Mekah itu maknanya surah yang diturunkan di Mekah. Bukan. Maksudnya surah yang diturunkan sebelum hijrah. Tak kira di mana sahaja. Period Mekah dipanggil. Walaupun tempat yang dimaksudkan Taif ke, Arafah ke, maka semua tempat yang melibatkan waktu sebelum berhijrah Nabi ke Madinah, maka dipanggil Makkiyah. Dan semua yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah, ia tetap dipanggil Madaniyah. Kerana Makkiyah Madaniyah itu adalah merujuk kepada tempoh masa, time frame, bukan merujuk kepada tempat. Baik, Malik dan Syu'bah meriwayatkan daripada Adi bin Thabit dari Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang pernah membaca surah Tin wa Zaitun dalam satu dari dua rakaat salat yang baginda kerjakan. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada baginda SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah dan kitab mereka masing-masing. Jadi Nabi membaca surah Tin wa Zaitun dalam satu perjalanan. Mereka semua dengar suara Nabi SAW. Baik tuan
Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana 'ala dzalika masyahidin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, itu neraka. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka amalan pahala yang tidak putus-putus. Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Baik, di sini para ulama tafsir berbeza pendapat tentang pendapat yang sangat banyak. Ada yang mengatakan maksud At-Tin ini adalah Masjid Damsyik, sesuai dengan iklimnya yang menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok Mediterranean macam buah tin. Ada pendapat buah tin itu sendiri. Ada yang mengatakan gunung yang terdapat di sana. Sedangkan Qurtubi mengatakan At-Tin adalah sebuah masjid yang pada hidupnya Ashabul Kahfi. Dan diriwayatkan oleh Al-Aufi daripada Ibn Abbas bahawa At-Tin adalah Masjid Nuh yang terdapat di Bukit Al-Judi. Bukit Judi apa tuan-tuan? Bukit yang mana Nabi Nuh AS telah pun diselamatkan oleh Allah daripada banjir besar. Itu namanya Bukit Al-Judi. Wastawata al-Judi. Allah menceritakan tentang peristiwa banjir besar yang berlaku, bah besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Mujahid mengatakan bahawa ia merujuk kepada buah tin yang kamu makan. Jadi tuan-tuan, ada banyak pendapat tentang tin itu sendiri. Ada merujuk pada tempat, merujuk pada gunung, merujuk pada buah atau pokok itu sendiri. Beginilah cara tafsiran yang ada dalam Ibn Katsir. Itu menariknya Ibn Katsir ni tuan-tuan. Imam Ibn Katsir ni metodologinya dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran, beliau akan mengambil ayat-ayat lain untuk mentafsirkan satu ayat yang kita bincangkan. Kalau tidak ada dalam kitab-kitab tafsir, ayat yang mentafsirkan satu ayat yang lain, maka Ibn Katsir akan mengambil hadis-hadis yang sahih yang menceritakan maksud ayat tersebut. Kalau tak ada juga, beliau ambil mana-mana hadis. Kalau tak ada juga, beliau akan ambil pandangan para sahabat. Kalau tak ada juga, beliau akan ambil pandangan para tabi'i. Ini yang metodologi yang sangat hebat, pendekatan tafsir oleh Imam Ibn Katsir. Jadi ketika kita membaca tafsir Ibn Katsir ni, kita akan rasa tenang, aman, kerana ia merujuk kepada sumber-sumber muktabar, bukan mengikut pandangan yang tidak ada asasnya. Ibn Katsir punya metodologi ni sangat kukuh tuan-tuan. Maka beliau akan mengambil daripada tafsiran-tafsiran yang dijelaskan ini. Saya dah sebut kepada tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni kan, dekat jilid pertama saya ada terangkan bagaimana membaca tafsir Ibn Katsir, bagaimana metodologi Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirkan Quran. Kita kena warak dalam Al-Quran, ya, bertakwa kepada Allah terhadap Al-Quran. Jangan kita mentafsirkan Quran ikut suka kita je. Belajar bahasa Arab pun tak sempurna mana, tiba-tiba mentafsir Quran tu pakai fikiran kita je. Lainlah kalau kita dah baca semua pandangan ini, barulah kita kemukakan pandangan para ulama. Kemudian baru kita kemukakan pandangan kita. Wallahu alam. Jangan keluar je terus pandangan kita, terus kita mensyarahkan macam kita baca buku cerita kat orang pula. Tak boleh begitu tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, mana langit nak menundukkan aku, mana bumi yang nak menampung aku apabila aku berkata satu yang tidak dikendaki oleh Tuhanku. Itu Sayyidina Abu Bakar tu, orang yang paling pakar Quran selepas Nabi SAW pun mengatakan demikian. Amanda ini barakallahu fikum ahlan salan Muhammad Saran, Abu Syahid. Dia bila orang panggil ustaz datang ceramah kat masjid, nak mengajar apa? Tafsir. Kalau tafsir boleh lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesiannya orang macam ni, dia malah nak membaca. Orang jemput dia menyampaikan kuliah tafsir, dia ingat macam buat buku cerita, boleh cerita ikut suka dia je. Tak boleh tuan-tuan ni. Kita kena baca kitab tafsir, kena faham apa mereka kemukakan, kerana mereka merupakan orang paling aula untuk memberikan pandangan. Lepas tu barulah boleh kita bagi pandangan kita, mengkaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Itu sebab saya buat satu surat tuan-tuan, namanya Tafsir Tadbir. Tafsir Tadbir. Kita mentafsirkan Quran, berpandukan kepada rujukan-rujukan muktamad macam ni, kita takbir kehidupan kita seperti yang Quran kehendaki. Best kan? Tafsir Tadbir. Tuan-tuan ada peluang nanti tuan-tuan boleh ikut siri Tafsir Tadbir saya, ya. Kita akan cerakin kalangan Quran untuk kita faham. Baik, saya nak bawa kepada tuan-tuan ni satu kitab antara yang terbaru yang saya miliki, bertajuk Tanasub Bainal Ayatain. Tanasub Bainal Ayat.
Ini satu pendekatan yang dibuat oleh Syekh ya, namanya Faiz bin Sayyaf Sarih, seorang ulama daripada Hijaz, yang membuat satu perkaitan di antara ayat-ayat Quran dengan satu sama lain. Ini antara perkara yang saya sebut pada tuan-tuan, iaitu kitab Nazmud Durar oleh Imam Al-Biqai beberapa ratus tahun dahulu. Ini datang Syekh Faiz Sarih, maka beliau membentangkan kepada kita perkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Tentu ada. Saya bacakan untuk tuan ni. Walamma kana dhalika ma'a dhalika musyaran bihima fi mawadhi' nabatihima wa hiya al-ardul muqaddasa baina min jami'i bilad Syam ima'an ila man kana biha min al-anbiya' wat tabi'in lahum bi ihsan la siyama Ibrahim alaihi salam alladhi kana muhajarahu wa ahya Allah ta'ala bi ibadihi wa taraddud al-malaika ilayhi bil wahyi wa min ba'di auladuhu alladhina taharaha Allah bihim min asy-syirk وأنارها بهم التوحيد وختمهم بعيسى عليه السلام أحد أولي العزم المشرف بكونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكانت الكناية بالشجرتين عن البلد المراد به سكانه أبلغ من التصريح بالمراد به من أول وهلة ساقه على هذا المنهج العزيز ولم يبقى ممن لم يسكنها من أشرافهم إلا موسى وهارون وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام فأشار إلى الأولين بقوله معبرا بما يدل على أحسن التقويم لأن الطور الجبل ذو النبت من النجم والشجر والمثمر وغيره وطول سنين. Maksudnya tuan-tuan, perkaitan yang dibuat oleh Allah dalam ayat-ayat yang awal daripada surah At-Tin ini, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini perkaitan 3 tempat yang mempunyai sejarah kenabian. Kalau kita baca wattini wazzaitun, iaitu demi buah tin dan demi pokok zaitun, demi pokok tin demi pokok zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Tur Saina. Wa hadzal baladil amin, dan inilah bumi yang penuh dengan keamanan. Ia merujuk kepada apa tuan-tuan? Merujuk kepada perutusan nabi-nabi yang membawa syariat akidah yang sama. Nabi-nabi yang begitu ramai pernah diutuskan oleh Allah ke tempat bumi Syam yang padanya tumbuh pokok tin, pokok zaitun ini. Ya, pokok tin, pokok zaitun ini antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Syam. Syam ini maksudnya yang pernah kita bincangkan melibatkan Syria, Jordan, Palestin, sebahagian dari Lebanon. Ini bumi yang perutusan para nabi yang ramai Allah utuskan. Nabi Ibrahim pernah berada di sana, Nabi Ishaq pernah berada di sana, Nabi Ismail masa kecil sebelum dipindahkan dengan perintah Allah ke Mekah. Nabi-nabi Bani Israel begitu ramai sekali, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa. Ini semua merupakan nabi-nabi yang ramai Allah utuskan kepada penduduk di tempat yang namanya bumi Syam, bumi penuh barakah. Tuan-tuan ya, jadi ini merupakan bumi Islam, bumi umat Islam. Membaca ayat-ayat semikian menyebabkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya telah mengarahkan tentera untuk membuka negara itu, mengembalikannya ke pangkuan umat Islam. Kerana Sayyidina Umar berkata, aku tidak akan memisahkan bumi-bumi yang disebut oleh Allah dalam Quran yang berbentuk penyatuan seperti bumi-bumi yang mulia itu. Maka baginda telah membuka Damsyik, membuka Baitul Maqdis, membuka Mesir, meletakkan Amr bin al-As sebagai gubernur di situ sebagai contohnya, bagi memastikan negara-negara yang disebut dalam Quran ini yang pernah diutuskan para nabi dan rasul yang ramai, mereka berada di bawah naungan umat Islam. Alhamdulillah, kebanyakan negara ini pada hari ini berada dalam naungan umat Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, orang Palestin ini walaupun dirampas oleh Israel, oleh Yahudi tuan-tuan, namun demikian tuan-tuan akan lihat mazahir Islamiyah itu sentiasa kekal, dan orang akan berkata ini bumi umat Islam. Pandangannya, masjid yang adanya, walaupun ada gereja, walaupun ada sinagog yang dibuat oleh umat Yahudi, tapi tetap orang yang berada di Baitul Maqdis akan melihat ia merupakan satu juzuk daripada tanah orang Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita turun pada KLIA pun sampai kat Selangor, kita lalu mana-mana tempat, kita tetap akan mengatakan tempat ini negara umat Islam. Tak boleh tidak, tak dapat dinafikan tuan-tuan ni. Kita pergi mana-mana tempat dalam Semenanjung ni pun, ke Indonesia, kita dapati Alhamdulillah begitu banyak masjid sebagai bukti negara-negara ni merupakan milik umat Islam. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak menentang orang lain untuk bina gereja dia ke ataupun temple dia ke, tapi kita akan tetap melihat suasana Islam itu menyelubungi negara-negara ni. Alhamdulillah. Itu nikmat daripada Allah. Tuan ni?
Jadi merujuk kepada perkara ini tadi, kita kembali kepada tafsir Ibn Katsir. Jadi bila Allah menyatakan wazaitun, Ka'ab al-Ahbar, Qatadah, Ibn Zaid lain mengatakan iaitu Masjid Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah mengatakan iaitu buah zaitun yang kalian perah. Wa Turi Sinin, Ka'ab al-Ahbar lain mengatakan inilah bukit di mana Allah berbicara dengan langsung pada Nabi Musa. Ini tadi Tur Sina. Tur Sinin, gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu ketika pulang beliau daripada Madian, baginda dari Madian, nak berdakwah, nak kembali kepada melihat negara Mesir yang beliau tinggalkan itu, yang baginda tinggalkan, dan jumpa dengan ibunya, ibu angkatnya, keluarganya, kakaknya. Maka dalam perjalanan itu Allah SWT telah pun menjadikan manusia ini, hambanya ini, memilihnya menjadi Nabi Allah, Rasulullah, iaitu Nabi Musa AS. Jadi bukit ini juga turut disebut sebagai membuktikan penyatuan di antara agama yang pernah dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Halijah. Ini jilid yang terakhir, jilid 10. Muka surat 408 saya baca sekarang ni. Alhamdulillah semua sahabat yang ada tafsir Ibn Katsir ya. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir warna biru ni, tafsir Ibn Katsir warna biru, versi biru, ni printed bersama dengan telaga biru, warna biru Kalau tuan-tuan memiliki yang warna hijau sebelum ni, muka suratnya lain. Dan tulisannya masih Indonesia lagi. Yang ni tulisannya Malaysia. Bahasa Melayu, alhamdulillah ya. Okey. Saya galak tuan-tuan miliki ya, buatlah investment untuk memahami kalam Tuhan. Kemudian wahadzal baladil amin, dan demi kota yang penuh keamanan ini yang merujuk kepada Mekah. Demikianlah pendapat Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim, Al-Khai. Tiada perbezaan dalam hal masalah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menjadi objek sumpah, iaitu Allah telah menciptakan umat manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya dengan perawakan yang sempurna, anggota badan yang normal. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kehebatan yang daripada manusia adalah kerana Allah menjadikan akalnya berada di kepalanya tempat yang paling tinggi dalam posisi struktur badannya. Berbeza daripada makhluk lain, semua anggota kepalanya sama tahap dengan punggungnya. Tapi berjalannya manusia segak seperti itu menggunakan dua kaki, dan tangannya boleh berfungsi, dan akal yang Allah kurniakan untuknya merupakan antara nikmat yang paling besar nak dibandingkan dengan binatang yang tiada akal. Binatang itu cuma ada naluri saja. Jadi tuan-tuan ini boleh kalau sekiranya Khadijah ada kitab tafsir warna hijau. Yang warna hijau muka surat dia tak sama, dan bahasa dia bahasa Indonesia. Yang ni alhamdulillah bahasa Melayu. Baik. Jadi berkaitan di antara tiga tempat ni, kemudian Allah jelaskan manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Ini dipanggil sebagai Allah ni bersifat dengan Al-Mannan. Ya Dzal Minnah. Allah Ta'ala mengungkit perkara-perkara seperti ini kerana berhaknya Allah sebagai Tuhan menjadikan manusia untuk menciptakan nikmat-nikmat kepada hamba. Tapi kita, hukum kita haram kita menjadi Mannan. Mannan ni makna menyebut-nyebut. Kalau tak aku, tak adalah masjid tu dibangunkan. Kalau tak ada aku, jangan harap sekolah tu. Jangan tak ada aku, jangan harap budak tu pandai. Ini namanya minnah tuan-tuan. Menyebut-nyebut. Hukumnya haram tuan-tuan. Kita menceritakan satu kelebihan yang ada pada kita untuk ungkit seolah-olah kita yang menjadi penyebab pemberi rezeki kepada orang. Kenikmatan ni tak boleh dalam Islam tuan-tuan. Tak boleh ya. Al-Mannan ni adalah sifat Allah sahaja. Tidak layak untuk kita mengambil sifat tersebut. Nama-nama Allah yang ada itu tak semua kita berhak mengambilnya. Ada yang kita boleh pinjam, ada yang kita tak berhak langsung untuk menggunakan, kerana itu mutlak untuk Allah SWT. Macam juga Al-Mannan Baik. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, iaitu neraka. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan, Ibn Zaid dan lainnya. Kemudian setelah penciptaan yang baik dan menakjubkan itu, mereka diseret ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti para Rasulullah yang diutuskan kepada mereka. Tengok, ini metod Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran. Dia akan bawa tafsir ayat, menggunakan ayat yang lain, kemudian hadis. Kalau tidak ada diambil pendapat para sahabat, tak ada ambil pendapat para tabi'i, dia takkan gunakan pandangan dia. Sehingga dah tak ada pandangan yang dikemukakan, maka dibawa bahasa di sudut bahasa Arab. Apa maksud itu di sudut bahasa Arab? Inilah sistematiknya bila kita baca tafsir Ibn Katsir ya. Baik. Hamidah, Alhamdulillah, Mu'taufik, Alhamdulillah semua. Jangan lupa untuk share pada teman-teman. Moga ada pahala untuk kita bersama pada pagi ini, mengajak manusia, menganjur mereka mengetahui tentang tafsir Quran ya. Saya Nan, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Okey. Seterusnya, illadzina amanu wa 'amilus salihat. Allah menjelaskan kecuali orang beriman dan mengerjakan amal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus.
Kalau kita bekerja dengan kerajaan sebagai contohnya, bila pencen kelak, lepas tu dapat wang pencen pula. Kalau gaji 10,000, nanti lepas pencen dapat 5,000 dapat separuh daripada yang kita dapat masa bekerja. Okey lah tu. Kalau meninggal dunia, isteri pula dapat. Kalau yang meninggal dunia suami, meninggal dunia isteri, suami pula dapat. Ya Allah, hebatnya dalam percaturan manusia. Kalau kita pandang manusia itu hebat, di sisi Allah jauh berganda-ganda lebih hebat. Maka hendaklah kita berusaha untuk beramal saleh pada waktu kita sihat. Nanti waktu kita sakit, na'udzubillah kalau tak boleh bangun, pahala amal saleh yang kita lakukan waktu kita sihat dulu berjalan macam biasa. Kutiba lahu minal amal, maka ditulis baginya. Kalau manusia boleh lakukan kepada kita pencen itu separuh kita dapat, Allah beri penuh tuan-tuan. Orang rajin puasa 3 hari sebulan, hari putih ke hari hitam ke? Ada hitam. Apa hari hitam? Hari putih 13, 14, 15. Hari hitam 29, 28, 29, 30. Itu hari hitam namanya. Hari putih merujuk kepada masker, merujuk kepada bulan penuh, maka dipanggil hari putih. Dipanggil putih kerana bulan mengambang penuh pada waktu itu. Kan cahaya bulan putih kan. Hari hitam, bulan dah hilang, dah masuk bulan baru. Digalakkan untuk kita puasa. Siapa yang puasa rajin pada waktu dia sihat, nanti dia sakit dah tak boleh puasa, maka tetap ditulis baginya hak dia berpuasa seolah penuh walaupun dia tidak berpuasa lagi pada waktu dia sakit tu. Dia rajin sembahyang qabliyah ba'diyah, tak pernah tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada yang ada ba'diyah, ada yang tak ada lah. Tapi dia buat ba'diyah, qabliyah, maka waktu dia sakit nanti dikira berjalan penuh ibadah sunat yang dilakukan waktu dia sihat dahulu. Rajin dia bersedekah masa banyak wang. Tak ada wang, tak mampu nak sedekah macam dulu. Maka RM1 yang disedekahkan waktu dia miskin itu sama macam RM100 dilakukan waktu dia kaya dahulu di sisi Allah SWT. Masa Najwa Ibrahim Jadi ini yang disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ganjaran pahala tidak putus-putus di sisi Allah SWT. Ya, hari hitam sunat puasa juga. Ya. Kalau kita tak dapat puasa hari putih, puasalah hari hitam. Tak dapat puasa 2 waktu itu, puasa Isnin Khamis. Sekurang-kurangnya 3 hari dalam sebulan. Terutamanya bila umur dah masuk 40. Kenapa? Kerana ada penekanan ayat dalam surah Al-Ahqaf menceritakan umur 40. Nanti kita bincangkan. Baik. Seterusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu dustakan, wahai anak Adam? Pembalasan setelah keterangan tentang itu, iaitu pembalasan pada hari kebangkitan, padahal kamu telah mengetahui pencipta pertama, mengetahui bahawa Tuhan yang mampu memulakan, dia juga akan mengembalikan. Lalu apa yang buat kamu dustakan hari kiamat padahal kamu mengetahui semua itu? Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Mansur berkata, aku pernah kata kepada Mujahid, apakah yang menyebabkan kamu dustakan hari balasan? Sudah ada keterangan. Yang dimaksudkan adalah Nabi-Nabi. Na'udzubillah, yang dimaksudkan di sinilah manusia. Mendustakan walaupun mereka dapat melihat bukti kebenaran Islam itu. Setiap hari kita lihat kat media sosial. Kalau di barat ni orang masuk Islam ni berbondong-bondong lah tuan-tuan. Terlalu banyak. Sayangnya kita kat Malaysia ni ramai orang tidak mengamalkan Islam. Makin lagi makin meninggalkan Islam. Tuan-tuan jadi kalau kita lihat antara yang disebut dalam ayat ini, selepas adanya pembuktian yang begitu banyak yang kamu lihat pada ayat Al-Quran sebagai contohnya. Kita kalau tengok movie kan tuan-tuan, tengok movie tengok sekali, lepas tu lain kali tak mau tengok dah. Betul tak tuan-tuan? Kita baca satu buku tu best lah, box office lah, memang best seller lah. Kita nak baca tak lain kali? Takkannya kita akan baca tuan-tuan. Berbeza daripada Al-Quran. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan, pada zaman Abbasiyah dulu ada seorang raja, ada seorang menteri dia merupakan orang besar dalam struktur pemerintahan dia, seorang Majusi. Dia lihat semua ada istiadat Islam tapi dia tak terbuka hatinya masuk Islam. Raja bertanya kepadanya, masuk Islam? Dia tak apa, wahai tuanku, biar lu. Bukan kita cerita zaman kita je majmuk tau. Dulu pun mereka pengalaman mentadbir negara dalam keadaan macam-macam bangsa dan agama ada. Cuma kita tak membaca, maka kita pun buntulah, tak tahu macam mana menyelesaikan masalah-masalah berlaku kan. Pokok dia kena kurang baca, malas membaca. Lepas tu tak mau pula jumpa dengan orang yang faham isu-isu politik Islam ni. Masalah lah hidup kita pada hari ni. Maka kita pun terikut-ikutlah dengan pandangan orang tu, pandangan orang ni. Tak ada prinsip masalahnya. Tuan Baik, raja ni pun tegur orang yang mempunyai kedudukan, tapi
dia menolak dengan baiklah untuk mengatakan tak ada paksaan dalam agama, maka tuanku bagi saya tempoh. Satu hari dia pun dihantar ke tempat lain. Maka dia nak buktikan benar atau Islam tu mengikut pandangan dia sendiri. Dia seorang kaligrafer yang hebat. Seorang khatat, pandai menulis. Pada zaman itu penggunaan tulisan Arab lah ya, kerana negara Arab, bangsa yang kuat. Maka tuan dia pun ambil kitab Taurat, dia salin balik semula, dia ubah banyak fakta-faktanya. Maka dia pun berjumpa dengan rahib Yahudi. Dia kata, ini aku tulis, cantik tak? Rahib tu membuka kitab Taurat, oh cantik lah. Berapa harga ni? Jika dia mula letak harga yang mahal, rahib tu beli. Tanpa mengetahui dalamnya banyak pemindaan telah dilakukan. Tuan dia boleh katakan, kemudian, dia ambil pula kitab Bible, Injil. Dia pindah, dia ubah, tapi cantik lah. Tulisannya cantik, dia buat cantik, ada hiasan-hiasan. Dia pun tunjuk pada padri, oi bagus ni, berapa harga ni? Dia beli harga yang mahal. Tanpa mengetahui padri tersebut, oleh padri itu bahawa dalamnya telah banyak diubah, dirubah, dipindah. Tak tahu. Rahib Kristian tidak tahu, para peneliti Kristian tidak tahu, rahib Yahudi pun tidak tahu. Dalam kitab mereka telah dipindah semikian banyak. Kalau salahnya Arif, barakallahu fikum. Rabi ke Rabai, yang Rabai pula Nasrik. Ya. Syawal. Melissa, salah Simon Mengel, sahabat dia kalau Simon. Jadi apa yang berlaku sekarang? Dia pun dapat pulangan yang lumayan dengan pemindaan pada kitab-kitab Samawiyah itu. Dia ambil pula Quran, dipindah beberapa surah daripada Quran. Dia buat cantik-cantik, dia khat cantik-cantik, kaligrafi hiasan cantik-cantik. Kemudian dia pun jual lah kepada seorang Islam. Orang tu orang biasa je, bukan pemimpin, bukan ahli agama, bukan ustaz pun, imam biasa saja dia bagi. Nak ambil hadiah, nak beli tak cantik, tak nak, aku tak nak. Orang tu buka je Quran, tengok ada kesilapan. Buka lagi, banyak sangat kesilapan. Engkau jangan bawa Quran ni kepada orang Islam, engkau kena sembelih nanti. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan. Terkejut dia. Bukan dibawa kepada ulama Islam, dia bawa orang biasa pun tahu dalam Quran itu telah dipindir. Kau jangan bawa. Baik kau bakar Quran ni sebelum kau disembelih oleh mereka nanti. Kata si Majusi ni, mulai hari itu aku yakin bahawa Quran merupakan kalam Tuhan. Kalau dia kalam manusia tentu orang tidak tahu apa ada dalamnya. Orang pindah pun orang tidak tahu. Tuan-tuan, berapa ribu orang menghafal Quran pada ini, tuan-tuan. Setiap hari lahir hufaz, tuan-tuan. Kalangan mereka tak bercakap bahasa Arab pun, tapi menghafaz Quran. Macam bangsa kita, menghafal Quran. Anak-anak kita ramai menghafal Quran. Muhammad Hafiz begitu banyak, macam cendawan lepas hujan, begitu banyak sekali. Tidakkah ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan? Orang-orang menggunakan akalnya pasti akan mengatakan ini kebenaran dan tak ada tolak bandingnya. Kita kaya macam mana pun kita akan tinggalkan semua ini. Kita punya harta banyak sekali pun kita akan tinggalkan. 1 tahun ke hadapan kita sama saja berada di bawah permukaan bumi. Tak ada siapa yang mengenali kita lagi pada waktu itu. Anak-anak isteri kalau ingat kita mati pun sebulan 2 saja. Lepas tu mereka pun lupa, mereka pun ada komitmen kehidupan. Lebih-lebih hari raya mereka datang ke kubur kita, itu pun kalau rajin. Semua akan ditinggalkan. Tak ada satu roadmap yang lebih jelas menerangkan kepada kita perjalanan ke akhirat itu melainkan Islam. Kenapa masih buta lagi? Kenapa masih menolak lagi? Kenapa masih tak percaya lagi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi pembuktian Nabi Muhammad SAW pun kalau kita baca, tanpa nabi-nabi yang lain pun kita tak perlulah pergi ke Palestin, ke Mesir nak buktikan. Nabi Musa pula ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dilihat membaca kitab Taurat, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, apa di tanganmu itu wahai Umar? Jawapan Sayyidina Umar merupakan kitab Taurat, wahai Rasulullah, saya baca. Memanglah dalam kitab-kitab itu masih ada wisdom, kita tak menafikan. Tapi Nabi telah mengatakan, ya bana akhi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Wahai Umar Ibn Khattab, kalaulah Nabi Musa masih hidup pada saat ini, tentu dia akan membaca Al-Quran, dia akan buang kitab Taurat itu, dia akan baca Al-Quran. Tuan-tuan ya, anak-anak kita pada hari ini banyak sangat pendedahannya kepada macam-macam media sosial, input macam-macam maklumat disampai, maka dia baca kitab Bible pula, Quran tak dibacanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacalah Quran sempurna, faham dulu, ni bacailah wisdom yang lain, ni teras kena faham lah. Ni pelajaran teras kan kat universiti, kena complete course dulu, baru kita layak untuk ambil benda-benda bersifat elektif dan sebagainya. Maka demikianlah tuan-tuan dan mulia Allah sekalian, bagi faham yang ni dulu, nanti baru kita teroka yang lain, explore yang lain. Jadi ini perkara asas yang kita kena sebut. Sebab di hujungnya Allah menyatakan, Allahu bi ahkamil hakimin.
Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Iaitu bukankah dia hakim yang paling bijak, tidak buat sewenang-wenangnya, tidak menzalimi siapa pun. Dan di antara bentuk keadilannya kelak, Allah akan mengadakan persidangan pada hari kiamat. Pada hari itu akan dihukum semua manusia. Tak ada siapa yang dapat melarikan diri. Walaupun kat dunia kau punya wang bilion-bilion, ke akhirat besok tak ada satu nilai di sisi Allah SWT. Sampai dikatakan, lau yaftadi, manusia di akhirat besok akan minta anak isterinya untuk menjadi tebusan bagi dia, bagi selamat dari neraka Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari untuk mendapatkan perlindungan dan melepaskan diri daripada semua beban-beban dunia, hartanya, anak isterinya, semua tak berguna lagi. Maka teras yang ada dalam ayat surah ini adalah penekanan aspek akidah sebenarnya. Kalau anda berkata, ada orang pula dia kata bahawa dia nak beriman dengan Nabi Ibrahim AS, nak belajar syariat Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, Allah Taala suruh kita ikut syariat Nabi Muhammad, tuan. Dalam syariat Nabi Muhammad itu syariat Nabi Ibrahim. Ada tahu orang pandai-pandai cari, mana dia nak cari? Tak ada satu pun syariat Nabi-Nabi yang terdahulu yang telah pun dibukukan, ada periwayatan sanadnya, melainkan Islam. Yang lain semua tak ada, tuan-tuan oleh Allah sekalian. Orang kalau baca kitab Injil yang pertama yang turun kepada Nabi Isa itu, dia tidak faham. Bukan bahasa kita, bahasa dah mati, tuan-tuan. Bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Quran masih hidup lagi 1400 tahun. Kalau Nabi Muhammad, para sahabat dibangkitkan oleh Allah pada hari ini, boleh bercakap dengan kita dalam bahasa Arab. Allah melihara Islam dengan bahasa Arab. Dulu adalah usaha-usaha untuk menjadi tulisan bahasa Arab itu tulisan Roman tau. Macam Bismillah ditulis macam transliterasi Bismillah, Ar-Rahman, A-L ataupun A-R-R-A-H-M-A-N. Ada usaha itu giat dilakukan oleh musuh-musuh Islam orientalis untuk menyatukan bahasa-bahasa dunia kononnya, supaya semua menggunakan tulisan yang sama. Tapi tidak berjaya, tuan-tuan. Macam mana kita nak sebutkan ha, nak beza dengan ha? Melainkan kena tulis bahasa Arab juga. Maka usaha itu gagal. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingung dan canggunglah segala kerja-kerja untuk memadamkan nur Allah ini. Tapi sebaliknya, kita lihat kitab-kitab yang pernah diturunkan dengannya Nabi-Nabi terdahulu, semuanya sudah pudar, luput. Tak ada siapa lagi bercakap dengan bahasa tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah di antara bukti pembuktian bahawa penyatuan agama ini semuanya berasaskan kepada akidah yang benar. Kita tak pula disuruh untuk mengkaji agama terdahulu dan kata nak melihat persamaan-persamaan yang ada. Baguslah orang macam Dr. Zaki Naik buat benda ni. Tapi madailah kita yang dengan serba kejahilan dan tiada kemampuan macam beliau ni, ikut Islam, Quran, hadis Nabi, madailah, tuan-tuan. Kalau kita ada kemampuan sebagai pengkaji, kita pensyarah universiti dalam bidang comparative studies, itulah yang cerita lah. Kaji apa dalam Quran lah, tuan-tuan. Bagi utamaan apa yang ada dalam Islam ni, fahami betul-betul. Saya pernah cadang kepada tuan memiliki kitab Keindahan Islam karangan Syekhuna Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, kan? Dan tentu ada penjelasan banyak isu yang ditanya orang. Semua ada penjelasan kat situ, alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit informasi berkaitan tafsir pada ini, yang kita dah lihat berkaitan ayat ini dengan ayat yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, mengukuhkan iman dalam diri kita, menyebut perkara-perkara sedemikian dalam diskusi kita bersama keluarga, anak-anak. Apa salahnya, tuan-tuan, jangan tidur pada satu malam melainkan anda membaca satu chapter yang pendek daripada Quran, huraikan dengan anak-anak, bahaslah dengan mereka. Setiap malam mereka tidur dengan kalam Tuhan. Mereka tidur berakar umbikan kepada Quran. Mereka tidur dalam keadaan tidak ada keterasingan mereka dengan Al-Quran. Ya. Ustaz, buku apa boleh dijadikan rujukan untuk fardu ain? Antara buku yang terbaik karangan almarhum Datuk Ismail Kamus, namanya Indahnya Hidup Bersyariat. Buku ini menang banyak anugerah. Indahnya Hidup Bersyariat. Terbitan Telaga Biru, tuan-tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan jangan lupa, saya pernah menyeru tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Kami punya kelas bahasa Arab akan mula. Maka joinlah kelas bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran, untuk tadabbur Quran, yang hukumnya sebenarnya mustahil kita nak faham Quran kalau kita tidak faham bahasa Arab. Orang sebut tadabbur apa kalau tak faham bahasa Arab, tuan-tuan? Jadi apa yang kita usahakan adalah untuk mengajak tuan-tuan memahami Al-Quran dengan jalan pintas. Ramai yang telah belajar, ramai yang telah dapat manfaat. Antaranya Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, guru kepada kita semua, pakar motivasi negara, pun mendapat manfaat daripada kaedah ini. Yang kami perkenalkan, kami mewakili pihak Arab Saudi untuk mengajar umat bahasa Arab.
Celik bahasa Arab, cari Al-Quran namanya. Tadabbur Quran hanya berlaku bila faham bahasa Arab. Ya, jadi kita belajar sesama online je. Tak perlu hadir, tak perlu pergi spend duit naik kereta sebagainya. Sekali kita buat talaqi musyafah. Jadi kebanyakan waktu akan dihabiskan secara online. Para ulama ini pun telah mengiktiraf online ini sebagai satu talaqi musyafah juga sebenarnya. Jadi boleh belajar dengan kami di Telaga Biru. Boleh dapatkan modul ni dan belajar secara online. Alhamdulillah, buku ni, modul ni telah mendapat perhatian umat sedunia. Ramai yang telah menguasai bahasa Arab walaupun mereka bukan orang Islam, macam orang Spain, orang Brazil, apalagi orang Cina. Dan mereka masuk Islam sebahagiannya, macam kat Korea, kerana belajar sistem bahasa Arab melalui kaedah ni, kerana mendekatkan mereka dengan Quran, memahami sakafat Islam, menerusi bahasa Arab itu. Alhamdulillah, entah ni lagi cikgu-cikgu yang mempunyai banyak masa, yang telah bersara, contohnya pegawai-pegawai kerajaan. Kita nak hadiahkan anak-anak kita yang sedang berehat sekarang ni menunggu urusan SPM sebagai contoh, supaya belajar bahasa Arab. Jom join kami dalam telagabiru.com.my untuk semak jadual pembelajaran bahasa Arab secara online ni. Terima kasih tuan-tuan, setakat saja dulu untuk kuliah kita pagi ni. Baik semuanya daripada Allah, kelemahan milik manusia, saya sebahagian daripadanya. Terima kasih tuan-tuan. Bagi tuan yang nak pergi ke Uzbek, kami masih ada kekosongan. Jom join kami. Sudah boleh daftar, ya, daftar dekat www.telagabiru.com.my. Tanya bila kelas yang paling dekat untuk tuan-tuan turuti sertai, ya. Tuan yang nak mengikuti kami dalam perjalanan ke Uzbek, insya-Allah bumi Imam Bukhari, Imam Tirmizi ni, boleh daftar segera. Kerana ada berapa je lagi tempat kosong di bawah bimbingan saya sendiri. Perjalanan akan berlaku pada 10.8 dan pulang 16.8, sekejap je. Tapi kita menziarahi tempat-tempat yang menarik, yang pembuktian kebenaran Islam yang pernah adanya para ulama muhaddisin yang menulis kitab-kitab hadis, dan kita juga akan belajar kitab hadis Imam Bukhari dalam perjalanan itu, namanya Kitab Adabul Mufrad. Baik tuan, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih. Sekian. Telaga Biru tu rapatkan telagabiru satu perkataan.com.my. Kan kalau kita asing kan pergi ke tempat lain pula. Telagabiru satu perkataan.com.my. Terima kasih pada Jimat, ya. Terima kasih Ramuna, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir dekat TikTok. Terima kasih Intan, terima kasih Ummu Afia, Sarah, Aziz, Nizat, terima kasih semua. Saada, Abdul Rahim, terima kasih, ya. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Zanulis, terima kasih Ida, Sauda Salah, terima kasih semua. Ada tuan-tuan belum join sahabat Ustaz Zahazan di Telegram, tolong buat demikian. Ada banyak manfaat dalam perkongsian kita di situ, insya-Allah. Ya, join kami di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Terima kasih semua. Terima kasih Jin Jun Fan, terima kasih Filia Kuriakin, terima kasih Cik Ati, Apo Neko, Husni Ayanami, terima kasih Hafizah Jazuri, terima kasih Mas Fani Ahmad. Terima kasih semua. Jumpa lagi, kenang laku dan doamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.